Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, I'm Dr. Linda, founder of Skyhe Clinic Malaysia. I'm a certified advanced hormone therapy practitioner by International Hormone Society of Belgium and has been practicing for the past 10 years. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah kepada semua sahabat-sahabat setia yang menonton. Alhamdulillah kita berada di hari Jumaat 5 Mac 2021. Anda sedang menonton FB Live bersama Dr. Linda setiap Jumaat 11 pagi. Baiklah. Apa khabar anda yang menonton? Semua salam perkenalan sekali lagi mungkin pada mereka yang pertama kali menonton saya pada pagi ini. Saya Dr. Linda, founder of Skyhe Clinic, insya-Allah. Baiklah, saya doakan sekali lagi semua anda berada dalam keadaan super sihat sebab kita nak berada dalam keadaan sihat seadanya sebab topik kita pada minggu ini kita tidak mahu lagi membuang masa sebab topik bulan lepas, maafkan saya, kita banyak memfokuskan kepada kesihatan lelaki. Kenapa itu special pada minggu ini? Kerana kita meraihkan, kita panggil bulan kegembiraan, bulan begitu juga untuk diri saya. Apabila bulan Mac ini kita raikan Hari Wanita Sedunia. Justru itu minggu ini ialah siri pertama dalam usaha kami untuk meraihkan ataupun menyambut Hari Wanita Sedunia daripada 4 siri akan datang sepanjang bulan Mac. InsyaAllah. Nantikan dan saksikan. Baiklah. Topik yang kita pilih pada minggu ini iaitu masih lagi kita katakan tadi tajuk utamanya ialah kesihatan wanita tetapi khusus iaitu kita dah kongsikan iaitu topik pemakanan. Topik yang mudah cara iaitu dipanggil intermittent fasting. Sebenarnya paling istimewa tetamu kita sudah berada di dalam studio. Kita akan perkenalkan beliau tetapi sekali lagi yang penting ialah topik ini ialah kita nak book tour sikit. Saya akan tunjuk kejap lagi buku apa yang kita nak siri-siri book tour ini ialah masih lagi apa kita nak tahu apa itu kita nak kongsikan mengenai intermittent fasting. Baiklah. Seperti biasa perkongsian saya dimulakan dengan 10 minit pertama. Mungkin saya nak raikan dulu sebelum itu mereka yang sudah berada bersama-sama saya. Mungkin kita tengok, terima kasih pada anda yang menonton, masa anda kita manfaatkan pada minggu ini bersama-sama, insya-Allah. Baiklah. Seperti biasa, perkongsian saya dimulakan dengan perkongsian 10 minit saya 10 minit pertama iaitu dalam usaha kita untuk kekal sihat, dalam usaha wanita saya dan juga anda untuk kekal sihat, saya kongsikan sekali lagi apakah 6 rahsia untuk wanita kekal muda dan sihat. Ada 6 tips sebenarnya ataupun ada 6 pillars, ada 6 kita panggil cabang utama ya. Saya selalu bercerita ataupun kongsikan slide ini supaya kita setiap minggu kita akan mampu mengupas semua 6 tips, tetapi tips yang paling utama, paling penting ialah mengenai pemakanan dan nutrisi. Apa yang kita makan setiap hari, apa yang kita lakukan ataupun pemilihan makanan kita setiap hari, insya-Allah. Baiklah, jadi sangat tepat dengan topik kita iaitu intermittent fasting. Is all about food, is all about lifestyle pada ketika ini untuk kita makan. Tahukah anda pemakanan itu sebenarnya berkata-kata, dia bercakap dengan kita punya genes. Tahukah anda sebenarnya apa yang kita makan ia bercakap-cakap dengan kita punya genes ya. So sebenarnya Dr. Mal kita akan kongsikan dengan lebih meluas, dengan lebih detail topik intermittent fasting ini, pemakanan, insya-Allah. Dengan sekali lagi pada baru yang menonton kami, tetamu kita sudah bersedia. Terima kasih. Waalaikumsalam dan selamat pagi Dr. Linda daripada Puan Fazlun, Puan Rosna, Puan Juliza dan Puan Putri. Nyatakan di mana lokasi anda, insya-Allah. Supaya kita boleh berkongsi bersama-sama.
Baiklah, jadi bila kita melihat tadi, balik kepada pemakanan tadi, kita mahu, pada saya mahu kongsikan dua saja topik yang penting untuk manfaat bersama mengenai masih lagi pillars yang pertama ataupun rahsia yang utama wanita perlu tekankan pada diri kita maupun pada keluarga kita, iaitu topik pemakanan dan nutrisi. Agak mudah je nak faham sebenarnya. Cuba kita lihat pada perkongsian saya selepas ini mengenai vitamin D. Tahukah anda ada kajian telah dilakukan di kalangan kita, iaitu Malay population, masyarakat Melayu kita, yang telah dilakukan setelah sekian lama. Ia mengatakan, maksud saya 2011, dia menyatakan kajian mendapati apabila dia melihat pada di kalangan kita panggil masyarakat Melayu ini, sebenarnya lelaki dan perempuan, dua-dua dia buatkan kajian, ianya mendapati iaitu apabila mereka-mereka ini mengalami masalah kegemukan ataupun kita panggil obesiti, ia terbabit ataupun banyak berkait dengan kekurangan vitamin D. Vitamin D ini bukan saja satu vitamin, ialah satu-satunya nutrien ataupun hormon yang penting dalam badan. Betul? So, persoalan saya di sini, tahukah anda berapakah vitamin D setiap individu kita? Ini agak penting. Terima kasih Puan Rosnah, saya daripada Mersing Johor. Terima kasih Puan Juliza daripada Skudai Johor. Terima kasih sekali lagi. Jadi, saya mahu bahawakan anda betapa pentingnya apabila kita tahu kaitan vitamin D dan obesiti ini. Ianya berada di slide yang seterusnya, iaitu apabila pasien saya tanya, ramai wanita yang datang berjumpa saya, doktor, mengapa doktor nak test ataupun berapa doktor nak cek vitamin D saya, sedangkan saya nak datang doktor untuk rawatan mungkin masalah emosi saya, mungkin saya datang untuk masalah saya mahu dapatkan berat badan yang ideal. Itu jawapan saya. Memang ada kaitan menyatakan, justru itu kami dan rakan-rakan seperjuangan yang lain menekankan kepentingannya untuk tahu vitamin D level dalam badan wanita. Iaitu, cuba anda lihat, saya akan ceritakan sedikit. Apabila vitamin D ini adalah jenis lemak, kita panggil larut lemak. Jadi dia akan berkumpul di dalam fat cells atau sel-sel lemak ataupun dipanggil adipose tissue. Speaker kita pada minggu ini sangat arif pada topik ini. Mungkin beliau akan kupas ataupun tambahan daripada apa yang saya kongsikan. Beliau akan kupas mungkin lebih dalam ataupun sedikit tambahan. Baik. So seterusnya, apabila vitamin D ini terperangkap di dalam sel-sel lemak ini, ia menyebabkan vitamin D tidak dapat menjalankan kerja-kerja dan tugas-tugas ataupun fungsi-fungsi beliau. Ya, so justru itu vitamin D ini akan kurang apabila kita melihat keputusan darah di dalam darah. Ya, ini adalah salah satu teori. Ada banyak lagi teori yang kita boleh kongsikan, tapi untuk manfaat pagi ini kita kongsikan satu teori sahaja dulu. Terima kasih. Waalaikumsalam Puan Fazilah alias. Right? So, seperti saya katakan, tetamu jemputan saya ini sangat arif mengenai topik ini. Kita akan nantikan perkongsian daripada beliau. Dan saya akhir sekali, saya mahu kongsikan sedikit lagi apakah makanan yang kita tahu dan yang boleh mengganggu, kita panggil hormone disruptor, yang boleh memberi gangguan terhadap wanita dan hormonnya. Justru itu wanita ini penting kita panggil tahap ataupun kestabilan hormonnya, tetapi ini yang saya boleh kongsikan, ada beberapa daripada poin yang dinyatakan, ada beberapa yang dikatakan lebih pada pemakanan yang kita perlu lihat dan ambil cakna. Seperti saya rasa semua orang faham, ya, semua orang tahu ataupun semua orang lebih maklum dengan perkara ini. Cuma sedikit lagi peringatan untuk diri saya juga dan di anda yang menonton. Yang pertama ialah apabila kita terlalu terdedah kepada gula dan tepung, selalu tepung gandum yang amat tinggi kandungan, setiap hari memakan tepung gandum dan gula, ya. So kajian menyatakan dia boleh mengganggu hormon, ya. Kedua ialah diri, apabila banyaknya hasil-hasil tenusu yang kita selalu terdedah dan makan, ya. Dan sesungguhnya dalam makanan kita Malaysia ni banyaklah kandungan tepung, dairy dan seterusnya. Gluten ini, apabila gluten ini sejenis
yang banyak didapati daripada banyak makanan di Malaysia seperti roti dan mi dan sebagainya. Even banyak ada kandungan-kandungan gluten yang kita perlu cakna. Sebenarnya kita tahu dia memang membantu ataupun menyusahkan lagi kandungan hormon tidak stabil ni. Dia membantu dari segi menjadi hormon disruptor ini, ya. So kita tak nak tu. Kita tak nak hormon kita imbalance. Boleh? Kita akan raikan beberapa soalan yang diberikan di ruang komen. InsyaAllah kita akan raikan, insyaAllah, ya. Saya harap kita ada masa bersama-sama dan kita gunakan dan manfaatkan bersama masa 1 jam ini. Ini ialah slide terakhir saya kerana saya tahu wanita mahu sayangkan diri anda. Saya tahu kita semua memang love yourself kerana inilah usaha-usaha kita untuk sayangi diri kita dalam usaha supaya kita kekal sihat, kekal muda dan seterusnya terus beribadah kepada pencipta kita, iaitu menjadi hamba yang lebih, kita kata mahu lebih amal ibadat kita. Ya, so justru itu betul Puan Fazlun, saya raikan soalan beliau, kita akan kongsikan ataupun kita akan cuba bertanya kepada kita tetamu kita. Saya rasa tetamu kita sudah bersedia di studio. Tanpa membuang masa lagi, saya ingin menjemput tetamu undangan istimewa saya iaitu Dr. Malinda Muhammad Ali. Disilakan masuk dalam studio. Apa khabar Dr. Malinda? Apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sihat Alhamdulillah. Kami di sini sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa khabar? Anda bersiaran daripada mana? Baik, Alhamdulillah. Okey. Nun di selatan. Ya, kan daripada London, Tokyo, New Zealand tidak ya? Okay. PKP tak boleh keluar. InsyaAllah next time. InsyaAllah. Saya sangat teruja apabila berjumpa dengan Dr. Malinda kerana itulah dia, aura kami ni begitu ya. Sebab saya kenalkan dulu siapa Dr. Betul, saya kenalkan siapa Dr. Malinda. Sudah bersedia sebenarnya. Dr. Malinda masih muda belia ni, berkerjaya, wanita yang berkerjaya of course, dan beliau adalah sahabat perjuangan saya dalam kita memperjuangkan kesihatan wanita. Betul? So insyaAllah kita banyak berganding untuk memberikan banyak perjuangan untuk menyampaikan untuk kesihatan wanita daripada sama ada online atau offline. Ya. Sekarang PKP ni beginilah kita Dr. Malinda. Kita harap kita sedikit ini sampai kepada mereka yang menonton, insyaAllah. Boleh? InsyaAllah. Alright. Dr. Malinda bersedia. So kita mahu buka ataupun mukadimah sedikit untuk topik pada pagi ini. Sebelum Dr. Malinda terangkan apa itu intermittent fasting, mungkin yang mana tak pernah mendengar, sediakan dengan pen dan nota, dan paling penting open your heart. It's not just the ears. No, pada saya, pada kami, open your heart. Bukakan hati anda untuk menerima. Anda setuju, silakan. Mungkin anda rasa selalunya, insyaAllah kami doakan anda bersetuju sehingga ke akhir rancangan ini. InsyaAllah. Boleh? So Dr. Malinda, sebelum kita pergi kepada slide dulu, kita mungkin nak komen dulu Dr. Linda lah. Soalan Dr. Malinda. Sebenarnya dua-dua ni Linda, jadinya tak nak salah faham lagi. But I don't call her say power of two. Saya call Dr. Malinda ni Malin, nama mesra dia, beliau ialah Malin. Dr. Malin. Okey, baiklah. Soalan saya yang pertama, sebenarnya kita selalu berkata mengenai pemakanan, nutrisi, ia adalah paling penting dalam usaha kita merawat penyakit ataupun kekal sihat. Yang penting dua, kita bukan saja untuk kekal sihat dalam pemilihan pemakanan, dan kedua kita perlu untuk merawat penyakit. Sebenarnya pemakanan ini boleh untuk merawat penyakit, ya. Tetapi kita mungkin nak mahukan komen daripada Dr. Malinda. Kenapa perlu ada good food ataupun pemakanan yang baik? Kenapa kena ada pemilihan suplemen yang betul? Dan seterusnya, seperti yang Dr. Malinda tahu, kita banyak bercerita mengenai rawatan hormon. Apabila kita gabungkan ketiga-tiga ini, kita mendapat happy me or happy you.
Ya, kerana Betul. sifu hormon kami iaitu Dr. Terry Hertoch, dia menyatakan look, if wanita mahu mendapatkan menjalani rawatan hormon, there's no way you don't have a good food. Begitu caranya. Dia kata Betul. hormon won't work. Sekali lagi, I repeat, hormon won't work if you don't have a good diet or good food or pemilihan makanan yang baik. Dr. Malinda, komen anda sebelum kita pergi kepada slide intermittent fasting. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada sahabat saya di sana, Dr. Linda, kerana sudi menjemput. InsyaAllah saya rasa we look forward. So before this kita dah ada perkongsian dan we really look forward untuk lebih banyak berkongsi dengan wanita di luar sana lah, insyaAllah. And of course, okay, so look forward. So bila kita bercerita tentang wanita ni memang adalah insan yang istimewa, antara unit keluarga yang paling penting, sebab bila wanita sakit, sebenarnya satu keluarga sakit. Alright, so jadinya dekat sini being a woman, we have to take care of ourselves lah. So that's why macam as what you said, diet, diet memang sangat-sangat penting. Sebab apa? Kalau kita lihat dari segi konteks obesity, sebab saya rasa saya lebih gemar melihat, we talking about obesity among women. So bila kita cerita tentang obesity, dia akan melibatkan banyak penyakit related with metabolic syndrome, kencemahan darah tinggi, you just name it. Even cancer related with metabolic syndrome. Okay, so semua ni sebenarnya dia berasal daripada apa yang kita makan. So apa yang kita makan dan of course apa yang kita makan akan memberi impact terhadap hormon kita. Hormon kita, dan of course yes, hormon akan jadi haiwan as what you showed in previous slide. All this sugar, gula, kita gluten, semua tu actually inflammation, endocrine disruptor, semua actually merosakkan kita punya hormon. So as we age ni sebenarnya itu menyebabkan kita punya hormon dah imbalance. Okay, so kita melihat dari segi konteks obesity. So sebelum ni kita ataupun diajar ataupun mungkin diperkatakan, diberi teori bahawa we're talking about obesity ni biasanya disebabkan oleh kalori, lebih kepada apa yang kita makan. Tetapi with the latest research sebenarnya banyak menunjukkan it is not just about calorie, it's the hormones. Hormon tu yang imbalance. So sebenarnya kita kena betulkan hormon, not just focusing on the calorie je. So that's why bila kita melihat obesity ataupun wellness woman dari aspek hormon, so dia akan jadi macam you turun berat badan senang, your skin actually start glowing, your mood will be actually much better. So the key to be healthy is actually the hormones. Masya Allah, ya Allah, mukadimah yang sangat beautiful, very beautiful explanations daripada Dr. Malinda. Saya rasa semua dah bersedia, right? Sekiranya kita exceed 12 sikit-sikit, tak apa ya Dr. Malinda, insyaAllah boleh sebab boleh, okay. Topik ni sangat hangat sebenarnya, so kita berusaha untuk menjawab ataupun raikan banyak soalan daripada yang menonton, tetapi kita nak beri dulu ilmu ini. So kita mulakan dengan pertamanya soalan yang seterusnya pada maybe Dr. Malinda boleh nyatakan, berikan gambaran Dr. Malinda, beritahu kami, please tell us what is this IF. Sebenarnya kita dalam usaha nak tua buku ini, buku ini dah ready dengan saya dah. Okay, so terima kasih. Sekali lagi, beliau adalah penulis buku intermittent fasting ini yang dalam berbahasa Melayu pertama seumpamanya di Malaysia. Can I say that? Right? So banyak perkongsian IF, topik IF ini daripada banyak sifu-sifu di barat, tetapi di Malaysia she's one of the leading yang berkongsi banyak perkara mengenai intermittent fasting because this is her passion. Inilah perjuangan Dr. Malinda. Ada yang kata dah beli dah. Ada yang dah komen dah beli dah. Terima kasih. Terima kasih di atas sokongan. So itulah dia. Kita nak book tour lah. Kita tidaklah nak tadabur, tidaklah begitu. Tapi kita nak book tour. Tak cukup masa. Kita nak fahamkan sedikit daripada kita nak ambil the essence of this book. What is this IF?
Okay, macam mana nak bermula? This is very simple tips that we can do. Macam mana nak bermula, doktor? Bila dah tahu dulu what is IF first and seterusnya how to kekal ber-IF. Tu dia. Kena tahulah macam mana kekal ber-IF. Ya. Apabila ilmu sudah ada di dada, kita nak tengok macam mana kita nak mengamalkannya as a lifestyle. Baiklah. Silakan Dr. Malinda. Apakah itu IF sebenarnya? Maybe kita kongsikan slide pertama Dr. Malinda. Mungkin kalau ataupun cerita dululah apa tu IF sebenarnya. Okay, so terima kasih di atas perkongsian Dr. Linda yang panjang lebar tadi. So basically Alhamdulillah buku yang saya tulis sebenarnya tentang IF ni lebih pada untuk mempermudahkan, ya. Sebab kadang-kadang kita tengok, kadang-kadang bila kita baca barat punya explanation, so it's in English, so sometimes orang susah sikit untuk hadam, apatah lagi dia melibatkan banyak term saintifik dan sebagainya. So sedikit usaha saya untuk mempermudahkan. Alhamdulillah. Okay, sebenarnya bila kita bercerita tentang IF ni, intermittent fasting. Fasting tu puasa. Sebenarnya IF ni lebih kepada puasa. So intermittent tu berkala. So lebih kepada puasa secara berkala. Maksudnya kita jarakkan antara waktu kita makan dan waktu kita tidak makan. So dan sebenarnya IF ni bila dia adalah puasa, cuma bila kita kata IF ni macam orang ingat sesuatu yang baru. So basically dia fasting je. Cuma regime dia agak berbeza sebab kita menggunakan this approach untuk medical benefit ataupun lebih kepada untuk stabilizing hormone dan untuk fat loss. So it is a fasting. Betul, ya, ialah satu bentuk fasting iaitu mengosongkan satu bentuk perut. fasting. Mengosongkan Betul. perut dalam satu-satu masa yang tertentu, right? Betul. So sabar dulu. Siapa yang dah buat IF tu bagus, yang dah berjaya turunkan tahniah syabas, Masya Allah. Tetapi mungkin pada mereka yang baru bersama-sama kami ataupun very new, ada yang komen, saya sangat baru kepada topik ni, betul? As I said, welcome. Welcome, stay back, relax, enjoy the explanations from Dr. Malinda, insyaAllah. Alright, so okay, macam mana kita nak mulakan Dr. Malinda? Alright, kita berada dalam senang aja sebenarnya, semua dah bersedia kerana anda masih lagi menonton FB Live bersama saya minggu ini. Tetamu kita istimewa ialah Dr. Malinda, penulis buku Intermittent Fasting. Alright, mungkin kita raikan kepada semua yang masih baru bersama kami. Okay, silakan. Macam mana kita nak bermula, Dr. Malinda? Jom, katalah saya nak buat. Okay, so sebenarnya mudah je. IF ni sebenarnya simple. Just sebab kita orang Muslim terbiasa puasa. Okay, cuma kita nak modify sikit untuk penggunaan. Okay, so intermittent fasting sebenarnya selalu orang akan tanya macam, doktor saya nak sihat, saya nak turunkan berat badan, apa yang perlu saya makan? Tapi sebenarnya untuk lebih tepat ada dua soalan. Instead of kita fikir apa yang perlu kita makan, diet apa nak makan, diet macam-macam diet, satu lagi perkara yang kita perlu fikir ialah bila kita makan. Okay, bila kita makan sangat penting. Apa kita makan, so that means keywords untuk hari ni ialah apa yang kita makan dan bila kita makan. So bila kita cerita pasal diet, ramai orang tahu macam-macam diet kan. So macam-macam diet ada di luar sana. Okay, tapi penekanan ialah bila kita makan. Okay, di sinilah IF memberi penekanan. When you want to eat. Sebab bila kita makan akan menentukan sama ada kita menggunakan glukosa ke atau menggunakan glycogen ke atau kita membakar lemak. Alright. So this is important. So that means dalam IF kita melihat waktu kita makan. Instead of kita makan 6 kali, 7 kali mengunyah dan sebagainya. So sekarang ni kita lebih kepada fokus hadkan waktu makan dan makan pada julat masa yang tertentu. So basically it's a new lifestyle. Dia bukan diet. IF bukan diet. So kita diet IF, no. IF it is not the diet but it's a new lifestyle. Betul. Okay, dan sangat-sangat mudah. Alright. Dan seterusnya kalau kita nak buat IF sebenarnya, sebab saya faham di luar sana ada banyak pendapat dan sebagainya kan. So instead of kita just buat ikut-ikut, kita kena tahu kenapa kita nak buat. Alright. Kenapa? Sangat-sangat penting sebab kenapa kita nak buat IF akan menentukan protokol kita, regime kita. So that means regime kita tu sangat penting sebab dia akan menentukan. Alright?
So jelas tak suara saya, Dr. Linda? Okay, dengar, very good Dr. Melinda. So Okay, I can so alright. go on. I think I like that. So kita nak menekankan di sini iaitu kenapa, maksudnya apa big why kita lah. Apa nak big why? Yes, Big why big why, yes. Sebab Sebab ada, yes. Betul, silakan. Yes, okay. Sebab apa? Daripada contohnya kita nak buat untuk weight loss. So weight Okay. loss sebenarnya dia dari segi dia punya regime dia ataupun dari segi dia punya protokol agak berbeza sikit berbanding kita buat IF untuk reverse diabetes. Sekarang ni orang pergi kepada reversal of diabetes, penyakit kronik dan sebagainya. So dia punya regime tu agak berbeza. Dan if you are talking about those actually untuk cancer prevention apa semua, regime dia pun berbeza juga. So dia ada beberapa so-called perbezaan lah. So that means protokol kita semasa fasting window, eating window akan berbeza mengikut matlamat kita. Tapi bear in mind, nampak macam susah kan, tapi sebenarnya IF is so simple and so flexible. Simple and flexible. Dengan syarat ada ilmu. Betul. Jadi kita nak membantulah Dr. Melinda kepada mereka yang menonton ataupun mungkin dah mencuba-cuba kepada IF ini yang terikut-ikut, yang ikut-ikut kawan je. Mungkin kita nak memperbetulkan sedikit persepsi mereka dan mungkin mereka akan dapat bawa pulang dan boleh terus buat, betul tak? Lepaskan hari ini dan mereka boleh buat action dah. Alright? So thank you. So seterusnya, mungkin kita boleh kongsikan slide seterusnya. So bagaimana nak bermula? Okay, macam as what you said tadi kan, so boleh terus bermula. IF ni memang boleh terus bermula. In fact, petang ni boleh terus mula atau nak mula sekarang pun boleh. And some more it's actually free. It's free. Sebab tak perlu beli makanan pun, dia just minum air je kan. Alright, okay, saya akan share lebih detail untuk maybe wanita-wanita di luar sana yang baru first time nak bermula. Okay, so dalam IF kita ada dua fasa utama. So maybe boleh buat some notes sikit. So dua fasa utama iaitu fasting window dan juga eating window. Alright. Okay, so that means ialah kita kan puasa dan makan kan. Okay, fasa berpuasa. Okay, fasa berpuasa dalam IF ni sebenarnya bila anda nak mula, jangan mula terus tiba-tiba kawan buat 20, kita pun buat 20 juga. Memang tak adalah. Lepas tu memang sekejap, 2-3 hari lepas tu dah tak buat dah. So IF ni sebenarnya adalah lifestyle. Jadinya anda tidak perlu bersaing dengan siapa-siapa pun. So that means kita ikut keupayaan masing-masing. Okay, so that means kita mulakanlah dengan IF dengan rutin yang paling rendah. Contohnya 12-12. 12-12 tu ialah 12 jam. Bila kita kata 12-12 itu adalah fasting window 12 jam dan eating window 12 jam. Maksudnya anda tak boleh makan dalam masa 12 jam dan dan boleh makan dalam masa 12 jam seterusnya. Alright. Okay, so jelas kat situ kan. Mudah kan? Yes, 12-12. So that means ada satu masa boleh pilih je kita nak mulakan pukul berapa. Kalau dalam puasa Islam tak boleh. Allah dah kata subuh sampai maghrib. Tak boleh nak puasa malam. Tapi dalam IF kita boleh mengikut rutin hidup kita. So maknanya kita nak start pukul 6 pagi sampai 6 petang ni kita nak start IF fasting window sampai esok pagi pukul 6. Dan lepas tu bolehlah sahur, so-called berbuka lah maksud saya. Okay, ataupun kita boleh mula dengan bila kita dah mula 12 jam. So ialah kita mula tadi contohnya kita last makan pukul 8 malam. Saya bagi contoh 8 malam kita last makan. Okay, kita contoh 8 malam kita last makan. Okay, that means kita dah masuk ke fasting window. Okay, fasting window maksud kita memang dah tak boleh makan apa-apa lagi lah. Last meal tadi pukul 8 malam. So kita akan berbuka pukul 8 pagi esok. Alright. So saya rasa itu memang sangat-sangat mudah lah untuk beginners level. Sebenarnya fasting window masa ni belum bakar lemak lagi tapi nak mengajar kita supaya jangan mengunyah waktu malam. Kadang-kadang kan duduk depan TV makan kan. Itu actually melatih latihan. Okay, that means pukul 8 last dan esok pagi pukul 8 pagi. Alright, pukul 8 pagi tu kalau kita rasa lapar makanlah. So that means kita dapat 12 jam. Tapi kalau kita rasa macam belum lapar lagi lah. So kita naikkan 1 jam. Mungkin lah pukul 9 belum lapar lagi. So pukul 10 baru lapar. Kat situ kita dah dapat 14 jam sebenarnya fasting window. Betul.
Okay. Dan ni tak semestinya juga. Ada orang yang macam nak breakfast juga. Contohnya dia buat 16 jam. Sepatutnya kalau 16 jam dia akan breakfast pukul 12 lah kan. Tetapi sebenarnya kita boleh adjust balik kita punya last meal. Mungkin kita adjust pukul 6 petang. That means kita boleh je berbuka sofa pagi tu pukul 10 pagi. Kita still breakfast juga. Sebab ada orang yang takut nak tak nak skip breakfast, mungkin I kerja berat ke apa kan. So that means you boleh adjust masa tu. As long as you jaga dia punya time frame tu. Nah, itu dia punya key dia. So it's actually up to you. It depends on your routine. Sama juga macam 20 naik, slowly kita naik-naikkan mengikut kita punya kemampuan. So tak kisah, mungkin lah 12 ke 16 tu mungkin ambil masa 2 minggu, it's okay, it's totally okay. So slowly you naik-naikkan sampai 20, sampai mungkin sebulan baru achieve, it's totally okay. So it depends on your speed atau kemampuan dan kesesuaian kita masing-masing. Betul, ikut kemampuan kita, saya setuju. Yes, ikut kemampuan. Seterusnya apabila kita mampu untuk teruskan lagi, silakan Reza. Okay, then kalau macam kita boleh teruskan, so kita boleh naikkan. Sebab sebenarnya bila 12 tu dia adalah fasa permulaan. Bila 16 tu sebenarnya you start burning fat. Kita baru switch dia punya point dari segi penggunaan. Maksud 16 jam tak makan, glukosa kita dah rendah, glycogen kita pun dah rendah. So by the way, glukosa dan glycogen adalah simpanan glukosa dalam hati. So that means kita dah habis gunakan, dia akan mula bakar lemak pada point 16 jam. So as you go through as kita increasekan dia punya masa tu, sebenarnya pembakaran lemak akan jadi lebih efektif. So kalau you boleh buat 22 jam, naikkanlah. Kalau boleh buat 24 jam, boleh je, tak ada masalah. So it depends pada kemampuan. Tapi lebih tinggi, so that means lebih banyak kita punya pembakaran lemak akan berlaku. Okay, so jelas tak so far? Ada soalan ke apa ke? Nanti baby boleh share di ruangan komen, right? Okay. Saya rasa itu ialah permulaan yang paling mudah Dr. Melinda, sebab ia bagaimana soalannya ramai yang bertanya-tanya how to start, bagaimana untuk bermula. Macam mana nak bermula tu sangat penting. So sekarang kita dah tahu ada fasa-fasanya, go to the stages, what you want. Sebenarnya saya boleh simpulkan tadi, mungkin ramai mungkin boleh kita kata sedar ataupun aware begini. Sebenarnya tidak perlu makan 3 kali satu hari. Mungkin tak keterlaluan. I think we have to say that, Dr. Melinda, kan? Maybe we can say that it's not too much when we say this. We don't really need to eat breakfast, lunch and dinner, iaitu pukul 8, breakfast as what seadanya, kita tahu mesti makan breakfast pukul 8, kejap lagi break untuk lunch pukul 1 dan kita akan makan 8 malam. Lepas tu kadang-kadang ada snack pula, tea time pukul 4 ke 5, makan itulah tea time macam-macam lah kan, tea time yang di Malaysia ni, goreng pisang, cucur-cucur dan seadanya, dan malam pula kita memakan dinner pula 8 ataupun 9 malam. Pada pendapat kami, itu ialah macam mana nak cakap Dr. Melinda? Mohon betulkan. Let's destroy the hormones actually. Destroy the hormones. Can we just say it right? Masya Allah, minta maaf jika kami maybe a little bit hard here, but this is what we're trying to say. That's not really the way to eat nowadays, right? Kita tidak perlu makan. Sebenarnya Sifu kita ada bercakap dulu kan, makan yang 3 kali atau 4 kali atau 6 kali satu hari ni ialah bukan pemakanan masyarakat kita sebenarnya. This is was designed untuk prisoners dulu, ahli-ahli duduk dalam penjara begitu, itulah dia. So maybe kita betulkan mindset lah, begitu. So maybe kita memberi gambaran di sini, we may not eat as such, So kita teruskan Dr. Melinda. Seterusnya dengan mungkin kita boleh larikan sedikit. Saya nak melihat di sini ramai yang memberi komen dan bertanya soalan, tetapi kita nak cuba by 11.45 tu kita akan start menjawab soalan. Kita bagi laluan Dr. Melinda habiskan dulu penerangan beliau dan kita teruskan dengan slide seterusnya. Admin. Alright, silakan. Sekarang
Okay, sebenarnya macam just to get it right lah I mean kita kena clearkan balik minda kita. Bila kita dah buat sesuatu ni lama, contohnya kita dah makan banyak kali mengikut saranan I mean for the last like few years, 40-50 years kan, tetapi masih lagi tidak efektif dari segi approach. So there is something yang kita perlu perbaharui. Macam kata Albert Einstein, doing the same thing and expecting is different results is insanity. So that means kita sebenarnya sedang berkongsi sesuatu approach yang baru. Dan alhamdulillah for the last like few years saya berkongsi tentang IF, tentang diet yang sebenarnya bila approach kita betul, we are talking about hormones, penurunan berat badan tu akan jadi sangat cantik dan untuk maintenance pun sangat cantik. So it just a new things dan kita perlu buat benda tu baru kita boleh nampak. Alright? Okay. So saya akan sambung seterusnya. Okay, by the way kita dah tengok tadi tentang fasta dan sebenarnya untuk IF ni sebenarnya anda boleh minum. So jangan risau. Orang kata macam saya takutlah kan IF ni lama sangat 16 jam. Ini bukan dry fasting. Kita boleh minum tapi ada minuman yang dibenarkan semasa kita fasting window tu lah. Sebab kita punya aim tu sebenarnya ialah untuk menurunkan paras insulin. So kita tak nak apa-apa meningkatkan insulin. So of course apa yang meningkatkan insulin ialah sugar. So sugar ini yang kita nak elakkan lah. So basically kalau kita tengok IF ni mudah, boleh minum, puasa yang boleh minum dan tidur tu dikira sebagai puasa kan. So macam it's so simple so have a try lah untuk kawan-kawan yang tak pernah buat. So have a try slowly. So saya ada ramai klien yang kata tak boleh lah doktor, saya kena makan setiap 2-3 jam untuk blood sugar saya kalau tak saya hypo. So mungkin tu lebih kepada minda kita tapi bila kita mula you have to gear in lah, kena start dan adjust slowly. So insyaAllah so kita dah jaga fasting window tu dan kita naikkan sikit-sikit. So saya yakin boleh insyaAllah. Dan jangan risau, mesti ada yang tanya apa yang boleh minum, apa yang tak boleh minum. So nanti kita akan bagi special hadiah kan Dr. Linda untuk siapa yang bersama dengan kita hari ni. Sebenarnya kita baik saya wawarkan sekarang sebenarnya kepada semua yang mahukan kita panggil slide lah, kita panggil slide PDF Dr. Malinda, perkongsian Dr. Malinda pada hari ini. Dr. Malinda bermurah hati untuk berkongsi kepada anda yang komen dan nyatakan nak slide PDF. Dia bukanlah e-book slide PDF ini supaya apa yang perkongsian kita akan sampai kepada anda dan boleh lakukan dengan segera, right? So nanti boleh terus buat. Nanti mohon komen, nanti admin saya akan bantu untuk berikan kepada anda isi PDF form, right? So itu pertama. Yang kedua, beliau juga bermurah hati untuk mencari hadiah ataupun memberi hadiah untuk 3 wanita bertuah. Sekiranya anda wanita lah, sebenarnya lelaki pun boleh jangan salah faham. Kepada 3 wanita penonton yang bertuah supaya beliau akan memberikan sesi kita panggil kelas intermittent fasting, coaching bersama beliau. Kita dah nyatakan di sini 3 tiket percuma kelas intermittent fasting Dr. Malinda untuk 3 pemenang bertuah. Tu dia. So macam mana tu? Hadiah lagi kan? So apakah kriterianya? Mungkin admin saya akan bantu untuk memilih 3 yang bertuah tu. Kaedahnya mungkin siapa yang Dr. Malinda cadangkan, siapa yang komen mudah je untuk dapatkan hadiah ni. So anda just perlu like and share. Itu saja. So kita akan pilih siapa yang bertuah untuk dapat 3 tiket ke kelas basic IF percuma insyaAllah. Boleh kelas basic IF thank you. Buku, untuk dapatkan buku bagus, sangat bagus untuk pembacaan yang lebih mendalam. Boleh juga bantu, kita boleh bagi link juga untuk siapa untuk dapatkan buku. Ada 3 perkara hari ini. Anda akan menjadi 3 pemenang bertuah. Anda akan dapat slide dan anda juga boleh komen nak buku, nak beli buku. Buku ni tidak percuma lah. Alright, teruskan Dr. Malinda. So kita ada beberapa
lagi untuk melihat kepada macam mana kita boleh teruskan perbincangan kita. Okay. So that means tadi kita dah tengok tentang fasting window. Okay, dah puasa tu dah elok lah. That means anda perlu adjust slowly. So kena hati-hati dalam eating window pula. Right, so dalam eating window ni sebenarnya saya bercerita tentang level beginners lah, level beginners. So of course kalau kita tengok ramai orang macam saya dah puasa 16 jam ni, jadinya bila time nak makan saya nak makan apa yang dah jadi craving dan sebagainya. So saya faham, biasa macam tu, slowly kita adjust. Dan okay, untuk eating window ni kepada kawan-kawan yang tak pernah lagi buat IF, okay, so sekarang ni kita nak kurangkan, sebenarnya dia boleh disesuaikan dengan diet yang anda buat sekarang. Anda mungkin like buat diet suku-suku separuh ke, atau low carbs diet ke, atau ketogenic diet ke kan. So any diet yang anda buat, kita boleh sesuaikan. IF is so flexible. Tetapi dekat sini, apa yang katalah contoh anda buat diet suku-suku separuh kan. So apa yang perlu kita buat ialah yang pertama sekali kita kena kurangkan kekerapan makan. So ini yang kita kongsikan tadi. So instead of like 6 times a day, 6 kali sehari, so kita nak kurangkan kepada 3 kali je. So kenapa? Apa rasional di sebalik tu? Ialah sebenarnya kita tak nak beri glukosa dalam darah meningkat. Sebab bila glukosa dalam darah meningkat, dia akan menyebabkan insulin akan meningkat. So insulin adalah hormon yang penting, kita panggil master regulator. So ini adalah hormon kalau anda nak turunkan berat badan, you want to lose weight dan mencegah penyakit-penyakit kronik. So ini adalah hormon yang anda perlu betulkan. You know, we are talking about insulin. So insulin, sebab insulin bila dia resistance memang the whole, kita nak turunkan berat badan susah, buatlah diet macam ni pun susah. Dan interestingnya sebenarnya anda boleh, instead of kita selalu sebenarnya sebelum ni fokus kepada blood glucose saja kan, sebenarnya kita boleh check fasting insulin. Yang itu kena jumpa Dr. Linda. Alright. Dr. Malinda, sebelum itu betul setiap wanita perlu tahu tahap level insulin anda. Yes, betul. Sangat penting. Tetapi tahu kita beri penjelasan sikit lagi. Semua orang ada insulinnya, bukan insulin yang kita maksudkan. Ya, betul. Yeah, exactly. Itu bukannya saya rasa semua pandai dan ni dah faham. Itu maksud kami. Mungkin pada mereka yang mungkin tak pertama kali mendengar perkongsian kami. Insulin tu ialah hormon yang dikeluar ataupun dirembeskan daripada organ kita sendiri, iaitu pancreas, ya. So apabila kita makan, insulin memang kena keluar. Itu memang kerja dia. Ada sugar je, ada karbohidrat je, ada gula, kita makan memang dia kena keluar. So itu yang Dr. Malinda katakan, kita mesti kawal insulin ni. Kita yang kawal dia. Kita yang monitor dia. Okey, silakan. Betul. Okay, so that's why dekat sini, bila dalam eating window, instead of kita terlalu taksub dengan kira kalori, kita shift kita punya mind, buat satu approach yang baru di mana fokus kita bukannya kalori tapi kepada sumber kalori. So apa yang kita makan tu yang akan memberi impact kepada blood glucose dalam darah kita dan juga insulin. So that's why saya gunakan perkataan diet yang lebih mesra glukosa dan mesra insulin. So that means orang makan makanan-makanan macam berasaskan macam nasi sampai 3 kali sehari, roti. So kita kena tukar yang lebih kompleks, makanan-makanan yang lebih tidak mencanakkan glukosa dalam darah lah. So itu yang kita buat kurang 6 kali, 3 kali, so mungkin 2 kali, nanti anda pergi pada stage yang seterusnya kita panggil OMAD, 1 meal a day. Boleh, don't worry, you still survive. Yes, I like that. Less is more, betul. Yes, less is more. Kita tak perlu kompleks dengan apa yang kita makan mungkin, ya. So pemilihan makanan sendiri saya nampak penting. This is what we have been telling to our women again. Jika anda nak pastikan hormon anda juga stabil dan balance dan hormon tu happy dalam badan wanita, let's do this. Ya, mesti lakukan tips yang macam mana saya sharekan tadi, permulaan perkongsian. Tips yang pertama, rasa yang pertama is you know what's the good food and how to make sure nutrisi kita betul. Betul? Alright, so silakan Dr. Malinda. So apakah seterusnya? Bagaimana nak mudahkan? Mungkin kita ada soalan yang banyak datang je. Yeah, very good Puan Susi. I'm doing OMAD. Masya Allah, very good. So mungkin kita tengok. Sangat mudah sebenarnya. So ramai yang dah lakukan. Thank you, congratulations. So jom kita teruskan Dr. Malinda. Mungkin kita tengok slide yang seterusnya.
Okay. Dan isu tentang IF ni, ramai orang yang selalu bila kita buat tu mungkin kita tak jelas kenapa kita buat, kita tak ada ilmu kan. Itu akan menyebabkan kita lebih kepada ikut-ikut. So bila kita buat 2-3 hari kita rasa pening sebab kita tak tahu apa yang berlaku pada badan kita. Dalam masa yang sama kita buat tanpa kita faham stage-stage pembakaran lemak dan sebagainya, so kita lebih mudah give up. So untuk IF ni sebenarnya macam saya kata dia adalah lifelong journey. Sebab tu kita bagi analogi lah puasa Isnin Khamis. Puasa Isnin Khamis it is considered as IF, tapi sebenarnya IF dry fasting. So saya gunakan dalam buku tu saya tulis Islamic Intermittent Fasting atau double IF. Okay, so berapa lama kita boleh buat puasa Isnin Khamis? Okay. Dan berapa lama? Contohnya macam puasa Nabi Daud alaihissalam, puasa selang sehari. So berapa lama kita boleh buat macam tu, amalkan macam tu. So of course it's actually lifelong. So that's why dalam IF ni sebenarnya sama je konsepnya, journey tu actually lifelong. So bukan kata bulan ni je buat, bulan depan dah tak payah buat, minggu ni je buat, minggu depan dah tak payah buat. So tak macam tu. It's actually lifelong sebab kita sentiasa makan. Alright, so that's why nak pulihkan hormon apa semua tu it takes time. So that's why untuk yang penting sebenarnya dalam IF it is not just about how you start. Yang penting actually how you continue. How you continue consistent dalam IF, right? Itu yang kita nak. So IF should be our new lifestyle. Less is more. Kurang makan dan juga banyakkan waktu tidak makan. Dan combinekan antara puasa sunat dan puasa dengan IF lah. So you have to combine both. Dan of course fokus pada long term sebab kita nak sihat, kita nak reunion umur 80 insyaAllah kan Dr. Linda. Kita nak reunion tak nak ada tak nak ada pakai kita visualize lah, kita usaha sama-sama lah ya. Kita usaha. So segalanya Allah punya kuasa tapi kita usaha. InsyaAllah bila kita usaha tu Allah is there to help us insyaAllah. Dan of course jangan putus asa. Contohnya lah hari ni kita plan untuk buat 16 jam, tiba-tiba 14 jam tu dah lapar sangat. It's okay totally, buka je lah masa tu, buat balik esok. It's okay. So slowly. Dan of course be in the situation yang ada support group. Itu lebih bagus sebenarnya. Support tu sebenarnya contoh family members ke kan yang sama-sama nak turunkan berat badan ataupun kadang-kadang kawan-kawan yang lain yang nak sekali kan, so sama-sama buat WhatsApp group just share. There's a lot of free groups juga out there yang boleh kita tengok inspirasi. So itu penting sebab again IF it's not a diet, it's a new lifestyle. So bila kita nampak it's a new lifestyle, so kita rasa macam okay, this is something yang saya perlu teruskan. So never stop till you get what you want insyaAllah. Alhamdulillah. Right, mungkin kita boleh kongsikan kita mahu raikan soalan-soalan lah Dr. Malinda. Boleh. Sebab time untuk kita akan berkongsi mungkin cukup dulu untuk slide yang ini. Kita melihat kepada soalan. Mungkin admin saya boleh pop upkan soalan yang kita dah pilih dan kita nak melihat pada kita cuba kita bantu. So yes, thank you. So kita tengok apa yang kita boleh bantu. Kita bantu sama-sama ya. So salam Dok. Dr. Malinda pun boleh baca kan. Kalau saya dah pernah boleh. bila saya dah pernah buat IF sebelum ini. Lepas tu dia lepas tu memang adalah 3 bulan tak buat. Adakah apabila saya buat IF semula berat badan saya susah nak turun? Minta pencerahan. Boleh, Dr. Linda akan beri pencerahan. Cerah lagi bersuluh insyaAllah. Alright, silakan. Alright, Waalaikumsalam. Terima kasih Puan Ida atas soalan. So sebenarnya kalau kita lihat IF ni adalah so-called proses detoxification. Proses pembersihan di usus, kita punya sel, you want to clean up the toxic inside our body lah. So sebenarnya dia macam bersihkan rumah. So that means kalau kita hari ni kita bersihkan rumah, so lepas tu kita dah tak bersihkan rumah, so selepas 3 bulan kalau kita bersihkan rumah kita still bersih juga. It's okay, it's totally okay, so it's normal. Cuma dari segi dia takut mungkin, Polida takut mungkin boleh tak turun berat badan. I will say yes, definitely. Memang boleh turun berat badan dia, sebab you betulkan balik. So dulu kita tak betulkan betul-betul, sekarang ni kita betul, tapi make sure kita buat kali ni selepas 3 bulan tak buat tu. So that means kita betulkan dengan cara yang tepat lah. So dan kena tengok juga kenapa kita stop tu. Bila kita stop, that means kita tak faham betul-betul kenapa kita perlu buat. So that's why kita ada hiccups in between tu kan.
So that means kena dapatkan ilmu balik, fahamkan. So mungkin kita tak nampak results yang bagus ke dan sebagainya. So buat mengikut protokol yang lebih efektif dan insyaAllah bila kita nampak perubahan tu, so kita dah slim, sayang lah kan kalau kita rosakkan balik badan kita. Right? Wow. So boleh, I would say yes, tak ada masalah. Boleh mulakan. Yes. Alright, terima kasih. Harap menjawab kepada Puan Ida. Kita jawab soalan, kita raikan soalan yang seterusnya. Mohon admin pop-upkan soalan seterusnya. Kita daripada Puan Rosna. Doktor, bagaimana untuk kawal hormon? Kita hormon kita lah, kita sedang mengalami haid apabila IF lebih, adakah IF lebih efektif? Okay, Dr. Melinda dapat soalannya. Okay, so terima kasih pada Puan Rosna. Okay, so basically sebenarnya untuk woman dia ada sedikit slight changes lah. Sebab kita ada, dari segi protokol. Sebab kan kita ada waktu yang kita period dan sebagainya. Okay, so basically kalau kita sedang heavy flow. So untuk masa heavy flow kita menses, so saya tak cadangkan untuk buat long, extended fasting. So kadang-kadang ada orang yang akan buat, sebab bila kita period, so kita lost a lot of blood, iron, a lot of nutrition sebagainya. So you need to take care of the nutrition part of it juga. So tak perlu buat, sampai 24 jam atau 36 jam pada waktu heavy flow. So just kekalkan dengan 16 jam, saya rasa that is good enough. So you have to keep that. So dalam masa yang we have to increase all the good nutrition sebab kita nak build another iron kan. So nutrition, so hormones, so progesterone, estrogen dan sebagainya. Right? So jangan risau. Dan dalam masa yang sama sebenarnya ramai wanita yang takut bila period kan berat macam tak turun sangat kan. That is actually because of water retention due to progesterone, hormone dan sebagainya kan. So it's okay. Lepas kita period tu nanti berat akan turun. You start your own regime. So tak ada masalah. Okay. So kurangkan, jangan buat extended fasting. Betul. It's okay to continue but know yourself. Betul. Judge yourself. You know yourself better. So just that from our explanations tadi, tak perlu terlalu lama dan you must stay hydrated as well. If berat tak berjalan, tak bergerak, no worries. It's still doing its job. Right? Kita yang takut risau. Betul. It's normal process. Alright. Okay. Kita raikan soalan yang seterusnya. Alright, Dr. Melinda. Mungkin kita tengok beberapa lagi sebab banyak ni soalan. So mungkin tak dapat semua, Masya Allah, tetapi kita cuba sebaik mungkin untuk. Saya ada melihat soalan daripada Puan Admin. Mungkin cuba bantu tadi. Ada satu lagi. This is very good, right? All questions is good. Please ask, tolong tanya sahaja. Supaya kita boleh, when you ask for other people also. Ramai lagi yang tak tahu. Remember that. So by asking questions, kita membantu lebih ramai lagi yang nak tahu. That's the way. Betul. Okay, salam doktor dari Puan Nazratul. Betul tak? Saya buat IF. So dah almost, this is quite good, 20 jam lebih. Dah seminggu buat, baru turun 0.6 kilo. Expectation saya dalam seminggu turun 1 to 2 kilo. What's your comment, Dr. Melinda, from the first place? Okay, so alright. So terima kasih Puan Nazratul. Okay, so 24 it's good. I mean you dah bypass the sweet point for fats burning. So expectation was 1 to 2 kg kan. So sekarang turun 0.6. So saya rasa that is good. Sebab at least kita turun target 0.5 per week pun dah bagus sebenarnya. So saya faham setiap wanita we want to lose more. 0.5 kg is still okay. Raikan. Okay, you have to be happy with that. Sebab ramai orang yang tak turun pun makin naik. Okay, tetapi yes, with IF and 24, I do aware that you expect more. Okay, so apa yang puan perlu buat ialah yang pertama kena tengok dari segi eating window. Tengok eating window, check balik eating window. Eating window tu kalau kita punya pemakanan banyak mengandungi apa-apa yang tidak berapa mesra glukosa dan insulin, maksudnya banyak nasi, banyak roti, mi dan sebagainya. So anything extra
all this donut dan sebagainya. So itu sebenarnya akan not that clean. So itu akan menyebabkan insulin akan meningkat. Bila insulin akan meningkat, glukosa meningkat, insulin meningkat, so lemak memang susah untuk terbakar even though kita buat 24. Right? So that is one of the factors yang puan kena tengok. Yang kedua ialah you have to know what is the BMI sekarang ni. Sebab kalau BMI, sebab certain women kan, diorang punya BMI is already like 23, 22. So memang nak turun banyak memang tak boleh. So badan kita dia ada punya set point dia. So dalam if your BMI like less than 23, so dekat sini jangan fokus pada weight, fokus kepada body fats dah. Unless BMI is still like far away like 30, 35 lah, 29, itu BMI masih jauh. So we expect to lose more. Tapi kalau anda like very near to ideal weight, so we don't expect much in terms of lost kg. So anda kena shift kita punya mind focusing more on like body fats rather than kg. Then of course we're talking about stabilizing balik hormone, focusing skin, your energy. So banyak benda yang kita boleh monitor besides setakat kg saja. Yes, I like that. Sebenarnya when we lose inches, sebab betul tak Dr. Malinda, apabila kita memberikan perhatian kepada kalori intake ini, maksudnya apa yang kita makan tadi, mengurangkan kadar pemakanan, eat less tadi, less is more tadi kan, kita membakar lemak sebenarnya. When we burn fat, lemak itu kan ringan, sungguh kan? Jadi lemak yang ringan itu tidaklah akan tengok, anda akan stres apabila melihat wing. Tak gerak ni doktor, saya dah buat. Betul. That's the process. Go on. The process is ongoing. Bila lemak itu ringan, dia tidak memberi apa-apa to the scale immediately, what we trying to say kan? Dia tidak betul. On the go. Then when you start teruskan trust the process, insyaAllah you shed more weight. Tetapi yang paling saya suka Dr. Malinda, ramai yang berkongsi, Doktor, I lose some inches. That's the word. Kan? Itu yang paling betul. Selalu dapat perkongsian. Doktor, my scale is not moving but I feel I'm losing inches. Baju-baju lama dah boleh pakai. Something like that. Rasa macam longgar. Size baju. Itu penting. So usually that's the earlier point, earlier stages. Betul. Masih risau why my weight don't move. Okay. So lagi yang penting sebenarnya, I tambah sikit, selain daripada eating window, which is important dari segi insulin effect, so take care of the stress juga. Stress antara sangat penting. Kalau kita stress memang berat, memang susah nak turun sebab cortisol still ada impact on insulin. Satu lagi, tidur pun kena jaga juga. So kalau tidur lewat, you don't really get the balance of melatonin, human growth hormone dan sebagainya pun tak turun juga. So there's a lot of things to be considered sebenarnya. Betul, So be balanced, right? Know your parameters. Right? And saya mungkin akan bantu, kita akan mungkin mewawarkan pemenang kita, beberapa pemenang yang kita katakan tadi. Kalau dah dapat kita cuba tengok ya. So kita akan wawarkan sekejap masa lagi. Ada komen, these two doctors seems full of love. Ya Allah, thank you so much. We love you anyway. Bulan ni kan bulan kegembiraan, bulan Mac, bulan Hari Wanita Sedunia. So kita raikan, jom spread the love, alright? Saya rasa terima kasih. Saya rasa saya sangat tertarik dengan soalan daripada puan yang menyatakan apabila makan ubat darah tinggi, mungkin saya boleh bantu Puan Mamaida. Ada. Saya rasa mungkin kita boleh bantu sedikit ya. Saya makan ubat darah tinggi dan ubat prescriptions lah, maksudnya ubat kolesterol pagi, ubat darah tinggi pagi, petangnya dan petang, kolesterol malam. Okay, we got that. Adakah saya boleh teruskan makan ubat ikut jadual biasa? Yeza, mudah sahaja. Okay. Terima kasih Puan Mamaida. Okay, so dalam isu ni, sebenarnya Puan ada darah tinggi dan high cholesterol. This is metabolic syndrome. Okay, this is criteria for metabolic syndrome. So dah pergi kepada metabolic issue lah saya rasa. Okay, so dekat sini IF tu memang sangat penting untuk buat sebab kita nak kurangkan
kita nak fokus kepada untuk kalau boleh kita nak tak nak darah tinggi tu dah. We want to reverse, we want to reduce. Okay. Okay, dan alright, so dari segi jadual makan ni sebenarnya kalau ubat darah tinggi, so kita boleh ubah mengikut kita punya IF hours tu. So that means kalau kita sebab takut makan perut kosong kan, so that means kita ada 8 hours, contohnya ada puan buat 12-12, contohnya 12-12, so that means kita ada pukul pagi pukul 8 dan sampai malam pukul 8, so in between that makanlah ubat tu. Yeah. Okay, so that means so makan masa eating window, so tak ada masalah. Cuma kalau misalnya sekiranya puan tingkatkan dari segi IF hours tu, so kita perlu buat some adjustment dari segi ubat. Ubat darah tinggi. Okay, dan ubat darah tinggi pun kena tengok jenis. Ada yang tak, not necessarily kita kena ambil exactly waktu tu. Sebenarnya kita boleh adjust benda tu as long as kita on the treatment. Tapi with aim actually to off the medication. So kita punya aim actually kita buat IF ni kita untuk kalau boleh tak nak start ubat dah, tak nak ambil ubat dah. Wow. So that is actually long term lah. Tapi with doctor monitoring. Okay, with doctor monitoring. Of course. So jangan off sendiri. Yes. Okay, so tentang ubat kolesterol pula, jangan stop makan ubat sendiri. Yes, jangan ubat. Bincang dengan doktor anda, so monitor, so bincang doktor dengan, sebab ramai klien yang peserta sebelum ni actually memang bila BP dah normal, I mean definitely doktor anda akan reduce the dose. So takkanlah BP masih dah okay, takkan doktor nak start with the same, I mean naikkan lagi. So doctors pun memang nak membantu anda kan. So cuma kita kena jaga diri kita so that doktor boleh bantu kita untuk off kan. So jangan off sendiri-sendiri, bahaya. Okay, dan ubat kolesterol. Ubat kolesterol sebenarnya kita ambil waktu malam, so tak ada masalah. Memang kita ambil sebelum ni pun kita nak tidur, so it shouldn't be any problem. Cuma hati-hati dengan ubat ubat diabetes. Ubat diabetes ini memang kena banyak a lot of monitoring kalau anda nak buat IF. Sebab apa? Ubat tu boleh jadi hypo kalau you tak makan. So kalau ambil masa fasting window, lagi pengsan susah pula. So that one you have to really monitor, you have to have glucometer dan sebagainya. Betul, ya. Dan Puan Mama Ida sebentar tadi mengucapkan terima kasih, thank you doktor, baik katanya. Sama-sama. Right. Mungkin kita boleh, admin saya sudah bersedia untuk kita wawarkan 3 pemenang utama, 3 yang mendapat tiket untuk kelas basic. Dia pemenang. Kita akan umumkan dan tara, yang pertama, betul kan dari dia? Mungkin saya boleh bacakan? Boleh? Sebab ada 3 orang yang bertuah yang kita dah admin saya dah pilih atas keselamatan. Saya ada tanya sekali lagi. Apa dia? Oh okey, sebut satu-satu. Okey, admin saya suruh saya sebut satu. Pemenang pertama, please stay tune. Yang ramai yang masih seronok katanya live lah lagi. Allah insya-Allah atas kesempatan. InsyaAllah. Saya di Shah Alam, Dr. Malinda di Johor, kami berusaha untuk kita panggil meluangkan masa akan datang so that we can give more, more life to come insyaAllah. Right, seterusnya, yes. Pemenang pertama ialah Puan Rosnah Muhammad Juraimi. Yes. Okay, tahniah. Seterusnya Puan Nurliza Muhammad Zain. Ya, kami mengharapkan anda masih menonton dan mendengar supaya kami akan menghubungi anda dan juga Dr. Melinda juga akan memberikan what to do next, don't worry. Dan seterusnya Puan Suhana Osman, thank you. Tanya sekali lagi. Tanya. So nanti bagi nombor WhatsApp pada tim Dr. Linda so that nanti tim kami akan contact. Sambut daripada situ, ya. Don't worry. Kita ada 2 tim yang akan menyambut anda pada kali ini. Alright, seterusnya. Mungkin kita tanya sekali lagi admin, kita ada beberapa masa lagi. Sebenarnya masa sangat mencemburui, sudah 12:03 minit. Sekejap je. 12
12 tengah hari. Saya dah nampak tadi ramai yang dah komenkan nak slide, InsyaAllah don't worry, kita akan cuba bantu, dan mungkin kita bagi soalan terakhir lah ya, soalan penutup untuk kali boleh. ini. Ya, Sekejap je dah habis. Yes, sekejap sahaja, Masya Allah masanya. Okay. Ramai yang telah berkata terima kasih seterusnya. Okay, maybe satu lagi kita raikan. Okay, terima kasih. Okay, ini sangat menarik. Assalamualaikum Doktor, daripada Puan Kak Mimi. Tu dia, Kak Mi, sorry. So saya Kak Mi. Kak Mi, tak pasti Kak Mi menonton kami daripada mana. Kami raikan soalan terakhir untuk hari ini. InsyaAllah Kak Mi sangat bertuah untuk kami mencuba memberi bantuan kepada Kak Mi. Kak Mi berumur 54, sudah menopause. Sudah 4 tahun berlalu beliau sudah menopause. Adakah IF ini sesuai untuk saya? Yes, Zah, silakan. Menarik soalan ni kan. Sebab apa? Bila kita rasa ramai wanita, terima kasih Kak Mi atas soalan tu. Saya rasa this is important. Sebab apa yang kita percaya sebelum ni, ialah bila kita dah berusia ni dah 50-an, 60-an, kita rasa macam harapan untuk kurus tu memang dah susah sangat. So kita rasa macam metabolisme dah rendah kan. So tak boleh lah nak kurus lah, biarlah dia susah je. Ini dia menyebabkan kita rasa macam dah tak ada harapan. Tetapi ada tapinya. Itu bila kita fikir dalam konteks tu, sebenarnya IF ni, saya ada satu peserta daripada dalam grup. She's 67. She is 67. And she lost a lot of weight. Banyak, dan kami macam yang berapa 60 lagi ni pun rasa macam wow kan, it's really inspiration. Sebab siapa kata wanita yang umur 67 tahun tak boleh turunkan berat badan? Boleh, dengan syarat kita tahu apa yang kita buat. Again, it's the hormones. So it is not just about metabolism rendah. Bukan metabolism rendah sebenarnya, metabolism kita dah broken. Sebenarnya itu yang kita kena betulkan. That's why kita betulkan insulin melalui IF. Bila kita betulkan insulin melalui IF, so kita start je dengan 12, 16, slowly naikkan. Ikut regime macam biasa. Tak kisah kita menopause ke atau belum menopause, just follow the regime. Tapi make sure diet kita. So that means kita control kita punya your IF, your insulin. Insulin kita jaga, hormon. Dan dalam masa yang sama kortisol kita jaga. So the rest akan lebih cantik. Dan of course untuk lebih mencantikkan kita perlu ada parameter lah. Yang itu kita kena buat hormone test, your estrogen dan sebagainya. Itu akan lebih melengkapkan. I would say that boleh sangat, 54 is still young. 54 is still young. So boleh turun. Just start your IF. Kami start je kami punya program IF. Macam saya kongsikan, nanti dapatkan PDF, Dr. Linda akan berikan. So dan lepas tu go ahead dan insyaAllah boleh turun, tak ada masalah. Right. Boleh, So, I see, yes. Belum lagi terlambat Kak Mi, walaupun betul, belum. dah menopause, maybe Kak Mi rasa alah tak best, tak tahulah apa, tak faham apa yang Kak Mi rasakan, tetapi come out of it Kak Mi, keluarkan daripada apa yang Kak Mi rasa, go for it. Yes, betul. The mind. Kak Mi boleh more healthy by having a good food, good diet, choosing the right, tahu ilmu Kak Mi, and you can do it. Yang saranan doktor terakhir iaitu maybe the best to do your parameters ya, sebab setiap orang tak sama. Tahulah sikit apa insulin tu, apa hormon wanita seperti estrogen, progesterone, dan Dr. Maida sebut hormon stres, hormon kortizol. Masya Allah. Betul. Itu akan dirembeskan hormon kortizol ni. So master the hormon, tahu hormon apa yang berada dalam badan, insyaAllah we can help you. Both of us can help you. It is not just the calorie. Betul. It is not calorie. Itu yang penting. Kita kena betulkan, kita shift kita punya mind. So bila kita hormon, dia akan jadi lebih just like awesome. InsyaAllah. Yes. Thank you so much. So insyaAllah, as we said, kita rasa tak mampu nak menjawab semua soalan. Don't worry. Yang berminat untuk mengikuti or want to hear more, saya nak dengar lagi lah Dr. Malinda cakap apa. Don't worry, right? She is the best person to coach you. Anda yang mendengar, her passion is helping and we
membantu kita, passion dia membantu so that Betul. kami dan saya juga boleh membantu anda apabila anda mahu tahu apakah parameters anda. So again, both of us can help you if you need help, but kalau nak mula dulu, please kita bolehlah wawarkan nanti, mungkin siapa yang nak keep in touch dengan Dr. Malinda, silakan, dan please join her class so that is very affordable, so that you know what's to do, ada coaching, ada group support group yang you can do it, right? So In I fact think sekarang ni kita masih dalam batch 11, so just like 6 days. So kita still open lagi untuk registration sebab semua video dah di-upload, boleh review anytime. So those yang berminat untuk join kelas IF batch 11 still actually open for registration. alright, itu offer daripada Dr. Malinda, ya. Don't worry, she always appear in Facebook, cari je, senang je nak cari Dr. Malinda. Boleh follow juga di YouTube. Di YouTube Dr. Malinda sebanyak video tentang IF yang saya kongsikan. Just have a look lah. Ya, see, ada yang komen, doktor live lagi lah, senang nak faham daripada membaca. Baca, baca je. Alhamdulillah. Baca, please baca. But we hear you. Kami mendengar anda. Sebenarnya apabila explanation begini, lebih sampai so that you can start lebih faham. Ya, lebih faham. Alhamdulillah, saya rasa kesempatan ini yang ada untuk kita bersama-sama dengan tetamu istimewa saya, Dr. Malinda, penulis buku Intermittent Fasting, dan beliau juga banyak melakukan coaching untuk hold your hands untuk wanita-wanita yang masih mahukan lebih penjelasan kerana 1 jam perkongsian sesungguhnya tak cukup, dan kami memberikan ataupun yang essence of what we can do, ya, apa yang daripada buku beliau. So mungkin kata-kata terakhir daripada Dr. Malinda, apakah saranan anda sempena Hari Wanita Sedunia today, sebenarnya minggu depan, 8 Mac, tetapi sepanjang Mac ini kita sudah mahu raikan bersama-sama anda semua. Please Dr. Malinda, few words from you to those watching us, please. So again, terima kasih Dr. Linda atas invitation, dan saya harap sedikit sebanyak perkongsian kita 1 jam ni memberi inspirasi untuk kita bermula. Dan of course untuk menyimpulkan sebenarnya mudah, apa yang kita makan sama penting dengan bila kita makan. So bila kita makan, so kena hati-hati, kurangkan makan, less is more. So banyak so cuba start amalkan puasa pada yang susah sangat untuk mulakan dulu, rasa susah nak disiplin. So sekarang ni bulan Rejab, so start amalkan puasa Isnin Khamis kan. So that is good movement, dan lepas tu pergi kepada IF. Dan of course saya rasa kita kena start movement, good movement untuk jaga diri kita, sebab diri kita bukan kita punya. Semua ni bukan kita punya, so ini adalah pinjaman. So kita doakan dan kita usaha supaya apa yang kita pinjamkan ni dapat kita pulangkan balik kepada Maha Pencipta dengan keadaan yang paling sempurna. So it's actually begins now untuk kita jaga jasad kita, insyaAllah. Wow, terima kasih Dr. Malinda, terima kasih Sama-sama kepada tetamu saya, terima kasih sahabat saya, Masya Allah, I love you, ya. I will take home message today, of course, love yourself, ya. Sepanjang maybe ada banyak hashtag ataupun tagline, but women, love yourself because you're so vulnerable, you know, anda semestinya berharga. Dan sekali lagi kata-kata terakhir daripada saya sebenarnya sebelum kita penutup, kita akan kongsikan poster minggu hadapan sebenarnya Dr. Malinda. Sebenarnya as I said, setiap minggu interesting, very good. Ya, Jumaat 11 pagi, jangan lupa. Dan kami ada bawakan untuk anda yang menonton tetamu yang kita panggil bersetuju dan kita panggil mahu berkongsi lebih ramai kepada anda semua wanita. Kita ada 2 wanita yang hebat bersama-sama saya, insyaAllah minggu hadapan. Sama. Interesting, wajib join ni, wajib join. Malinda, kita ada insyaAllah Dr. Arifah, beliau adalah pakar sakit puan, ya, dan beliau akan sebab topik kita sangat menarik, dan saya bawakan juga featuring Ustazah Zai yang seorang pendakwah. Beliau akan mengupas kepada topik yang saya rasa sangat penting dan kita nak kongsikan dan kupas bersama-sama, nikmat wanita ini kekal hidup, ya. Untuk bersama-sama kita pastikan cabaran wanita berusia ni supaya kita dapat kekal hidup,
Ya, so Betul. itulah sedikit kita panggil war-war untuk minggu hadapan. Saya wawarkan di sini supaya anda boleh mohon join us supaya Betul. kita dapat lebih ramai. Terima kasih. Kena Dan set dalam jadual siap-siap. please, please, thank you so much. Sebab ini ialah minggu peak, minggu depan ialah minggu kemuncak kita sebab 8 hari bulan Mac ialah Hari Wanita Sedunia, manakala 12 hari bulan iaitu Jumaat itu kita bawakan 2 lagi tetamu yang istimewa insya-Allah. Terima kasih Alhamdulillah. sekali kepada Dr. Malinda dengan Terima kasih ini. juga dari saya. Thank you so much. Kata-kata terakhir daripada kami berdua, apabila sakit baru kita hargai apa itu sihat. Betul. Apabila kita sibuk, kita akan hargai apa itu lapang, dan apabila kita tua, kita baru akan hargai usia ataupun muda. Walhal apabila tiba waktu kematian, kita akan hargai apa itu sebuah kehidupan. Terima kasih daripada saya. So beautiful. Terima kasih sekali lagi. Kami apabila ada memohon 10 jari apabila ada sekiranya ada salah dan silap daripada kesalahan kami sendiri. Sesungguh yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ini kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye everyone. Bye. Jumpa lagi minggu